Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carrie Life. Hari ni Kak Nur bercerita lagi kan kawan. Nah, InsyaAllah kalau tak ada besok lusa, Kak Nur baru buat video jalan-jalan lah yang sesuai. InsyaAllah. Tak adalah kawan-kawan boring kan dengar cerita Kak Nur je. Tapi Kak Nur juga ingin berkongsi dengan kawan-kawan perihal sesetengah adat yang Kak Nur boleh kongsi tentang suku kaum orang asli yang boleh Kak Nur kongsi sedikit lah dengan kawan-kawan. Okey, hari ni Kak Nur nak kongsi adat kematian di kalangan orang asli sebab Kak Nur mengalami kematian ahli keluarga yang agak ramai jugalah. Tapi ada yang Kak Nur uh, apa Kak Nur urus sendiri ataupun yang Kak Nur tak sempat urus tapi sempat tengok macam itulah. Okey, kematian pertama dalam keluarga ibu, tapi masa tu Kak Nur umur 8 tahun kan, masuk 9 tahun. Jadi Kak Nur tak diuruskan, tak menguruslah dan tak tengok pun proses apa pengumumian ibu, sebabnya kalau di kalangan orang Kak Nur, kalau budak-budak kecil ni tidak digalakkanlah kecuali masa mak dah siap dimandikan, dah dipakaikan baju, akan ada satu kain putih yang akan diikat kepada ahli keluarga yang nak lah. Terutamanya suami, anak-anak ataupun isteri, anak-anak macam tu kan. Jadi akan diikatkan di lengan kanan kita ni ada satu kain putih. Lebihan kain daripada kita membalut jenazah tadi. Okey. Ini Kak Nur cerita perihal tempat Kak Nur lah. Orang Mahmeri. Jadi Kak Nur kongsi cara pengumumian cara Mahmeri lah. Okey. Yang dekat sini juga hampir sama kampung ni sebab Mahmeri juga. Mungkin ada sedikit ritual yang berbeza tapi kalau dekat kampung Kak Nur yang Kak Nur tahulah. Okey. Akan diikat, ahli keluarga akan diberikan menyapu bedak, mandi. Kalau itu meninggalnya secara macam body masih orang kata jenazahnya masih elok, ada juga yang macam kemalangan apa, ada proses yang lebih simple lah kan. Kalau yang meninggal sakit kat rumah masih elok diuruskan, dimandikan oleh ahli keluarga, lepas tu dipakaikan baju, dia ada kasut, yang perempuan pakai baju yang dia gemar lah, yang cantik untuk dia, dipakaikan makeup, dibagikan cantik. Pakaian-pakaian dia yang dia suka tu akan dibawakan sekali dalam keranda lah. Macam kasut, baju, makeup, alat solek semua akan disimpan di keranda. Pakaian dia, ada pakaian biasa dia pakai, ada bantal, ada macam-macam lah. Okey, Kak Nur arwah mak tak dapat. Lepas tu setahun selepas tu, berapa bulan lebih kurang dalam 6 bulan, 7 bulan macam tu, Kak Nur kehilangan adik yang nombor 3, masa tu umur dia 6 tahun. Yang tu pun Kak Nur hanya tengok proses tu, dia kanak-kanak lebih mudah, okey. Tapi di kedua orang tu, adik dengan mak ni dikebumikan di Bukit Jugra. Di lereng Bukit Jugra tu bawah tu ada perkuburan orang asli. Yang Kak Nur pergi dulu, dia mara ke depan sedikit, agak ke tepi lereng Bukit Jugra tu ada perkuburan orang asli. Tapi menurut ayah dengan adik Kak Nur, yang kubur adik dengan mak tu dah tak ada. Dah ditolak dan tanah itu dah diambil. Ambil tanah merah tu diambil dan tanah perkuburan tu dah tak ada. Kedua-dua tu dah tak ada lah. Okay. Lepas tu Kak Nur kehilangan arwah atuk. Atuk meninggal tu Kak Nur ada. Masa tu Kak Nur umur 18 tahun. 17-18 macam tu. Yang tu Kak Nur uruskan jugalah. Cara dia sama je, semua buat keranda, tapi disebabkan keluarga kami ni bukanlah keluarga yang mampu, jadi kami hanya buat keranda daripada papan yang disedekahkan oleh saudara mara. Saudara mara dia rumah dia ada papan, dia kata ambillah rumah papan rumah saya ni pakaikan buat keranda. Dibuat keranda lah tapi keranda yang elok lah, diorang ketam cantik-cantik, bungkus elok-elok kan. Sebab kira kami ni tak mampulah nak beli papan yang bagus ataupun keranda yang bagus. Okay. Cara dia sama je urus. Cuma ada selepas kematian tu, kita ada pantang larang yang tak boleh kita buat. Memetik
pokok-pokok hijau macam kita sayur ni semua kan, tak dibenarkan. Kalau kita dah tahu dapat ada kematian, kita tak benarkan pergi mana-mana, kita pergi ziarah orang tu. Benda pertama yang mereka akan buat ialah mengurung semua kucing. Dia ada kepercayaan orang Kak Noh, kalau kucing tu kalau boleh jangan, sebab dia kata bangun. Kalau terlangkah tu boleh menyebabkan jenazahnya bangun. Kak Noh tak tahulah, setakat ni tak ada, tapi memang selalunya orang akan bersedia bila kematian saja, ayam, kucing semua simpan dalam, dikurung lah, dikurung. Okay, sampai urusan selesai. Okay, di tepi jenazah tu akan dinyalakan kemian, diletakkan makanan, kopi, gula, setiap lah sarapan, makan tengah hari dan makan malam tu disediakan. Okay, Kak Noh lepas tu kehilangan ayah. Selepas kehilangan ayah, Kak Noh, ayah Kak Noh uruskan lah sama-sama dengan adik-adik beradik semua. Kita mandikan, kita ikatkan dan diikatkan tangan Kak Noh dengan putih sebab Kak Noh tak buat ritual semua, tapi proses memandikan ayah, memakaikan dia baju, itu Kak Noh ikut samalah. Tapi yang macam ritual ada sembahyang apa semua, Kak Noh tak ikut sebab mereka pun faham Kak Noh tak boleh. Okay? Kalau setakat pakaikan baju, mandikan ayah tu Kak Noh buat. Okay? Lepas tu Kak Noh kehilangan adik Kak Noh yang bongsu. Adik yang bongsu, dia ada satu ayah satu ibu yang bongsu. Tapi yang tu Kak Noh tak dapat nak urus sebab dia dah dimandikan di hospital. Kak Noh yang jemput jenazah dia. Jemput jenazah dia tu Kak Noh sendiri yang tanda tangan. Walaupun masa tu orang hospital, dia tengok Kak Noh atas bawah. Dia ada suami, tapi suami dia minta Kak Noh yang uruskan lah. Okay, Kak Noh tuntut mayat adik tu, orang jaga mayat tu dia, awak ni siapa ya? Saya kakak dia kata. Saya kakak dia yang sulung, jadi saya nak tenang. Orang tu pandang atas bawah. Dia tahu, mungkin dia perasan, ada kakak dia Islam rupanya. Adik Kak Noh meninggal masa tu 35 tahun umur dia lah. Kak Noh uruskan semua, walaupun Kak Noh dengan rasa sedih sebab kan adik yang bongsu kan. Kita sayang dia. Adik Kak Noh yang nombor 2 tu pun sedih kan. Kita tuntut dan perjalanan tu kita naik kereta jenazah. Masa tu adik lelaki Kak Noh tu dia mampulah. Dia masa tu dia sediakan keranda, van apa semua untuk masuk kampung, ambil jenazah adik ke kampung. Kami ikut dari belakang. Kak Noh hanya sekejap saja. Semasa tu Kak Noh ada anak kecil, tak boleh nak tinggal lama. Belum urus selesai, Kak Noh cakap dengan adik, Kak Noh hanya boleh peluk cium adik masa tu. Kak Noh terus balik. Walaupun agak susah kan sebab Kak Noh jenazah dia selalunya dia kebumikan kalau misalnya meninggal hari ni tengah hari ataupun petang, disimpan satu malam. Mesti simpan satu malam. Ataupun kalau meninggal pagi subuh, maknanya satu hari ni kena simpan besok. Kecuali kalau meninggalnya malam dalam pukul 12 atau pukul 8, pukul 9 macam tu, besok pagi tu terus kita boleh tanam. Dia syarat ni kena simpan satu malam. Tak boleh macam kita kan Islam kan secepat yang boleh. Mereka tak, kena simpan dulu semalam kalau boleh. Kecuali ada macam ke sebelah selatan yang tertentu lah, macam meninggal kemalangan sebab kita tak boleh simpan kan, sebab bila kemalangan ni luka banyak, jadi dia tak boleh disimpan. Kalau tak, kalau meninggal biasa akan disimpan lah. Macam adik Kak Noh dia meninggal pagi pukul 4 macam tu. Adik yang kecil tu, yang umur 6 tahun meninggal tu pukul 4 pagi, jadi dia terus dikebumikan sebab dia dah simpan setengah daripada malam tu kan. Okay, maknanya dia dah meninggal awal tu. Jadi petang tu pukul 2 lebih dah dikebumikan. Macam tu lah prosesnya. Banyak pantang larangnya, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Ada makanan yang berdaging tak boleh. Makan ikan, ayam tak boleh, tapi ikan boleh. Ayam tidak dibenarkan sama sekali, tidak digalakkan, ni memang tak boleh lah. Ada macam pisang, macam sayur-sayur tertentu ada macam sayur pisang, tu tidak dibenarkan. Okay? Kami ada juga istilah 3 hari, 7 hari. Lepas tu 100 hari kita pasang dia punya nisan apa semua kan, nak pasang kepuk ke, nak pasang batu ke 100 hari. Macam tu lah. Kenduri 3 hari tu hanya untuk keluarga-keluarga saja. 7 hari tu terserahlah, kalau ada kawan-kawan lain nak datang tolong, boleh saja tu 7 hari.
Macam tu lah, kami panggil nujuh. Nujuh hari. Kalau 3 tu niga hari. Niga macam tu lah. Niga dan 7. Nujuh, nujuh macam tu. Okay, itu adalah proses tu. Okay, Kak Nur lepas tu meninggal nenek, Kak Nur tak boleh pergi sebab ada hal-hal yang tak boleh Kak Nur elakkan. Jadi Kak Nur tak dapat pergi. Ada kawan Kak Nur, dia tengah ambil lidi. Okay. Lepas tu kita tak ada dah nak buat kenduri lebih daripada tu, terserah pada keluarga lah. Okay, Kak Nur nenek meninggal memang Kak Nur tak pergi sebab ada masalah yang tertentu yang tak dapat Kak Nur pergilah. Okay. Lepas tu kematian terakhir tu nenek lah. Nenek selepas adik tu, adik bongsu nenek. Okay. Ada kematian keluarga-keluarga juga. Ada yang Kak Nur memang kita ada yang tertentu lah. Kita makanan, kalau kita masakkan jenazah tu akan disediakan makanan tengah hari, makan tengah hari, malam semua kan. Makanan tu kalau kita masak jangan rasa dulu. Kita ambil dulu nasi, sebelum orang lain makan kita ambil dulu, kan kita letak dekat pinggan-pinggan macam tu lah. Okay. Kita asingkan dulu baru kita boleh makan. Kena asingkan dulu, kita tak boleh rasa dulu. Kita agak-agak je masak, angkat, letak kat pinggan, kita hidangkan macam tu. Kalau 7 hari, kalau hari ke-7 kita buat sediakan 7 lauk lah. Itu maknanya hari yang kita dah lepaskan dia, baju pakaian semua kita akan bakar. Okay, mana yang tu kita kirim, maknanya istilah bakar tu kita kirim supaya dia tak adalah sampai tak ada baju kat sana. Itu kepercayaan orang asli ya. Supaya dia, orang kata tak ada sampai miskin lah dekat kubur tu. Itu anggapan dorang. Jadi kirimlah sebanyak baju, kirimlah apa barang yang kita nak kirim, macam tu lah selama 7 hari tu. Dan 100 hari tu kami ada letak sanggar, macam ada satu pondok kecil yang berdiri tegak. Sanggar tu akan diletakkan air selama 100 hari. Air saja. Kalau nak letak kematian boleh lah letak air kosong, letak dekat sanggar dia tu sampai 100 hari. Macam tu ya. Itu salah sedikit lah perkongsian Kak Nur tentang adat-adat kematian di kalangan orang asli dari kaum Kak Nur lah, kaum Mamri. Itu saja ya perkongsian Kak Nur. Lepas ni kita buat video di luar sedikit lah. Kalau Kak Nur sempat ya, kadang-kadang kita bila dengan family ni kita tak dapat nak buat semua sebab kita nak luangkan masa, tambah lagi nak layan cucu kan. Okay. Itu saja perkongsian Kak Nur. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.